Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sejenis makhluk halus penghisap darah yang dikenali di dalam masyarakat Melayu pada zaman dahulu, iaitu Lanswe. Hantu Lanswe adalah sejenis makhluk halus penghisap darah dalam kepercayaan masyarakat Melayu dahulu kala. Lanswe dipercayai akan merasuk mangsa dan menghisap darah mangsa secara perlahan-lahan sehingga mati. Terdapat sesetengah pendapat bahawa Lanswe berasal daripada wanita yang mati bersalin atau selepas itu. Lanswe dipercayai mampu menyerupai seseorang wanita yang cantik dan menggoda lelaki agar mengikutinya ke tempat yang sunyi. Apabila sampai ke tempat yang sunyi, Lanswe akan berubah kembali kepada rupa bentuk asal dan akan merobek perut mangsa atau mencekik mangsa sehingga mati. Kononnya, jika dipaku di belakang tengkuknya, Lanswe akan berubah menjadi seorang wanita cantik. Kisah ini pernah terjadi pada suatu ketika dahulu di mana Lanswe menyerang penduduk kampung. Sumber dipetik daripada berita harian online. Sekitar November beberapa tahun yang lalu, penduduk kampung Penaga Putar di Jertih, Terengganu mendakwa terserempak dengan hantu Lanswe yang terbang merayau sambil mengilai dengan suara yang menyeramkan di kawasan mereka. Cerita kewujudan hantu itu pasti mencetuskan ketakutan dan rasa seram dalam kalangan masyarakat setempat sehingga menyebabkan mereka tidak berani keluar rumah pada waktu malam. Penduduk yang melihat sendiri kelibat hantu itu menggambarkan makhluk halus terpabit dengan tinggi paras pinggang, berambut panjang, memiliki 2 taring di bibir bawah dan badannya berwarna merah serta menampakkan isi daging manusia. Hantu itu juga mampu terbang terawang-awang sambil mengilai sehingga menyebabkan bulu roma sesiapa yang mendengarnya meremang. Selain kampung Penaga Putar, kelibat Lanswe itu turut menakutkan penduduk kampung Tasik dan 3 kampung daerah sempadan Pasir Putih, iaitu Kampung Gong Pasir, Kampung Gong Tinggi dan Kampung Gong Lapan di Kelantan. Selepas beberapa hari, cerita mistik itu mencetuskan rasa takut dan seram dalam kalangan penduduk kampung. Akhirnya, akhbar tempatan melaporkan seorang bomoh berjaya menangkap 4 hantu Lanswe. Menurut laporan, semua makhluk halus itu akan dihantar kembali ke alam mereka selepas 40 hari dipasung. Kisah kewujudan Lanswe di Jertih itu bukanlah kali pertama diceritakan di negara ini, kerana kepercayaan masyarakat terhadap pelbagai jenis hantu sudah berakar sejak ratusan tahun yang lalu. Malah, pegawai British di Tanah Melayu suatu ketika dahulu, Sir William Maxwell, pernah merekodkan kepercayaan masyarakat Melayu silam terhadap Lanswe dan kaedah khurafat untuk menanganinya seperti catatan beliau. Jika seseorang wanita mati akibat melahirkan bayi, sama ada sebelum atau selepas bayi itu dilahirkan dan sebelum tamat 40 hari tempoh pantang, dia akan menjadi Lanswe, iaitu hantu terbang berupa wanita putih dan roh perempuan. Bagi mengelakkan perkara ini terjadi, beberapa biji tasbih kaca diletakkan di dalam mulut jenazah, telur ayam diletakkan di celah ketiak dan jarum diletakkan di telapak tangan. Perbuatan itu dipercayai dapat mengelakkan jenazah wanita itu menjadi Lanswe kerana dia tidak akan dapat membuka mulut untuk mengilai atau menggerakkan lengan dan tangannya untuk terbang.
Di dalam kepercayaan lama masyarakat Melayu, hantu Lansui berbeza dengan Pontianak kerana Pontianak atau turut disebut sebagai mati anak atau kuntilanak adalah sejenis jelmaan hantu bayi perempuan yang mati ketika dilahirkan. Dengan erti kata lain, Lansui adalah hantu ibu kepada Pontianak. Pontianak dikatakan dapat berubah menjadi makhluk halus kepada jasad kekal dengan memaku lehernya, dan ia berubah menjadi hantu Sunda Bolong yang dikatakan berupa seperti gadis. Selain Lansui dan Pontianak, masyarakat Melayu lama turut mempercayai kewujudan pelbagai lagi jenis hantu, antaranya penanggal, hantu kepala perempuan yang menghisap darah wanita bersalin, pocong, hantu mayat berbalut kain kafan, tuyul, hantu janin bayi, hantu air, hantu galah, hantu kungkum, hantu kubur dan pelbagai lagi. Ada juga hantu menjadi makhluk suruhan bomoh atau dukun ilmu hitam seperti polong, saka, pelesit dan hantu raya. Pengasas Pusat Rawatan Terapi Al-Quran Darul Hikmah Abdul Malik Lazin Az-Zahri berkata, hantu dalam alam Melayu sememangnya wujud, tetapi hakikat sebenarnya makhluk itu adalah jin. Katanya, tiada manusia boleh melihat wajah jin yang sebenar, tetapi jin boleh bertukar rupa daripada rupa asal mereka untuk muncul di hadapan manusia. Ia dikenali sebagai jelmaan, dan jelmaan inilah mewujudkan hantu seperti Pontianak, pocong, Lansui dan sebagainya. Tambahnya lagi, kepelbagaian jenis dan bentuk hantu. Beliau berkata, jin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah kepada pelbagai bentuk mengikut tanggapan manusia. Hantu di negara barat misalnya digambarkan berbeza dan tidak seperti gambaran hantu Melayu disebabkan jin terbabit menjelma mengikut budaya dan pandangan masyarakat di sana. Beliau berkata, tujuan jin menjelma sebagai hantu sebenarnya supaya manusia lebih takut kepada mereka melebihi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia boleh menyebabkan seseorang itu syirik. Beliau bagaimanapun berkata, terdapat gangguan hantu atau jin yang memudaratkan manusia. Malah ada beberapa kes sehingga menyebabkan kematian, terutamanya membabikan sihir. Katanya lagi, gangguan hantu atau jin sebenarnya dapat diatasi manusia jika seseorang itu mempelajari ilmu perubatan Islam dan mengetahui hal ehwal makhluk halus. Dan beliau menasihatkan supaya tuntutlah ilmu perubatan Islam sebagai pendinding dan jangan biarkan gangguan sudah terkena kepada anak dan isteri kita baru hendak belajar. Ramai yang membaca Al-Quran tetapi masih kena gangguan. Membaca Al-Quran akan dapat pahala, tetapi untuk menjadikan Al-Quran sebagai pendinding, kita perlu berguru. Guru dapat mengajar kita petua, cara baca, kaifiah dan tata cara untuk tujuan itu. Katanya yang berpengalaman mengubati pesakit gangguan makhluk halus selama 15 tahun.